Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita ambil surah Al-Kawthar. Tuan-tuan buka muka surat 602. Surah Al-Kawthar bawah sekali tuan-tuan. Ayat ni mudah, semua orang hafal kan. Baik, kita ada dua contoh hari ini. Yang pertama ialah ayat yang pertama. Kemudian kita ambil ayat yang ketiga. Contoh-contoh Saya baca dulu ayat ni, tuan-tuan puan-puan simak. Nanti selepas habis kita bahaskan kedua-dua ni. Dua-dua ada inna. Dua-dua ada inna. Nanti habis saja kita bahaskan tentang inna dalam konteks surah Al-Kawthar ini. Kita akan ambil satu ayat lain yang ada contoh kana pula. Baik, tuan-tuan dengar dulu. Saya baca dari awal ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, kita ambil ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saya nak tahu tuan-tuan tengok macam mana nak jelaskan. Tiap-tiap kali tuan-tuan jumpa inna dengan kana, dalam konteks ni kita bahas inna dulu tuan-tuan. Tiap-tiap kali tuan-tuan jumpa inna, tuan-tuan mesti kena tahu mana subjek dia dan mana khabar dia. Okey, tuan-tuan fokus kepada ayat yang pertama dulu Inna a'tainaka al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar Baik, tengok Inna, sesungguhnya kami. A'tainaka al-kawthar. Inna, sesungguhnya kami. Kan ada dua kalimat Inna. Tuan tengok ada dua warna kan. Sesungguhnya kami. A'tainaka al-kawthar. Kami telah memberi engkau, wahai Muhammad, telaga ataupun nikmat yang banyak ataupun telaga al-kawthar. Tu ada terjemahan dia. Baik, ada beberapa terjemahan tentang perkara ni. Nikmat yang banyak lah. Ataupun tuan-tuan kata kita sebut al-kawthar sajalah Inna a'tainaka al-kawthar. Sesungguhnya kami, kami telah memberi engkau, wahai Muhammad, al-kawthar. Okey, mana subjek dia tuan-tuan? Kita tengah cerita pasal siapa ni tuan-tuan? Sesungguhnya, subjek kepada inna ni mana? Kita kena sebut subjek inna bukan subjek saja. Kalau inna ni tak ada, barulah tuan-tuan boleh kata mana subjek, mana khabar. Kami telah memberi engkau al-kawthar. Kami inna tak ada. Jadi maknanya subjek dalam cerita ni ialah kami. Betul ke tidak? Itu jumlah ismiah kan? Atau kita sebut sebagai apa? Sebagai rangkap isim kan? So rangkap isim kami. Kami. Kenapa dengan kami? Kami telah beri engkau al-kawthar. Tapi kalau ada inna di pangkal, tuan-tuan kena kata mana subjek inna. Bukan sekadar subjek, kena sebut subjek inna. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, subjeknya ialah kami lah. Nampak? Sesungguhnya kami. So subjek di mana kami? Okey, khabar di mana? Kenapa dengan kami? Kami bagi engkau al-kawthar. Itu maksud dia. Faham tuan-tuan macam tu cara pembahagian dia. So subjeknya ialah kami. Yang ni dia punya khabar. Okey, kita ambil contoh yang kedua pula tuan-tuan ni cuba tuan-tuan tengok. Inna syani'aka huwa al-abtar. Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, wahai Muhammad, dialah al-abtar. Al-abtar ni maknanya yang terputus terputus dari rahmat Allah ataupun terputus. Tuan-tuan boleh tengoklah penafsiran dia. Kita fokus kepada al-abtar yang terputus lah, yang penting sekali terputus keturunan, terputus rahmat Allah. Itu tuan-tuan boleh tengok dia punya penafsiran Baik, sekarang ni fokus kita nak cari mana mana subjek kepada inna ni Sesungguhnya pembenci-pembenci engkau, kenapa dengan dia? Huwa al-abtar. Dialah al-abtar. Orang yang terputus. Sesungguhnya si pembenci engkau, wahai Muhammad, dialah yang terputus. Jadi cuba tuan-tuan tengok. Sesungguhnya pembenci engkau, dialah terputus. Subjek dia mana tuan-tuan? Subjek dia ialah pembenci engkau. Ni lah subjek dia. Betul ke tidak? Subjek dia ialah pembenci engkau. Dialah al-abtar. Dia abtar, ini adalah dia punya khabar. Faham tak tuan-tuan? Faham kan? Okey, cuba kita tengok dua isim berpasangan kat sini mana? Dia ada dekat syani'aka ini Syani'aka ini dia punya dua isim berpasangan. Pembenci engkau, pembencimu Ini adalah dua isim berpasangan. Dalam ni ada tak? A'tainaka. Ni tak ada A'tainaka ni bukan dua isim berpasangan. Ni fa'il, ni isim. Jadi ini bukan dua isim berpasangan tuan-tuan Dia still kita sebut sebagai jumlah ismiah tapi dimulakan dengan inna. Baik, cuba kita tengok contoh kana pula tuan-tuan Cuba tuan-tuan tengok contoh kana pula. Kita ambil daripada surah apa ni? Surah An-Nisa Surah An-Nisa, kalau tuan-tuan nak check, dia di ayat 111 Surah An-Nisa ayat 111 muka surat 96. Nanti saya fokuskan. Ni contoh yang cantik untuk kita
untuk kita bahaskan tentang kana, tuan-tuan. Okey, kita tak payah baca daripada awal ayat, kita baca daripada sini saja. Wa kana Allahu aliman hakiman. Wa kana Allahu aliman hakiman. Dan telah adalah dia, Allah itu, aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Aliman hakiman. Dan telah adalah dia, Allah itu, maha mengetahui dan maha bijaksana. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa kana, betul ke tidak? Kana ni maknanya telah adalah dia. Betul ke tidak, tuan-tuan? Telah adalah dia. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa kana dengan inna, tuan-tuan kena cari subjek dan subjek dan khabar. Betul ke tidak? Tuan-tuan mesti kena cari subjek dan khabar. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan kalau tuan-tuan jumpa kana ni, tuan-tuan kena cari subjek dia dan khabar dia. Mana subjek dia, tuan-tuan? Subjek dia mana? Subjeknya mana, tuan-tuan? Subjeknya ialah okey. Cari. Tentulah Allah subjek dia. Betul ke tidak? Allah inilah subjek dia. Betul ke tidak? Okey. Kenapa dengan Allah? Aliman hakiman, maha mengetahui dan maha bijaksana. Betul ke tidak? Wa kana Allahu aliman hakiman. So subjek kepada kana ini ialah Allah. Kenapa dengan Allah? Apa khabar dia? Khabar dia aliman hakiman ini. Betul ke tidak, tuan-tuan? Betul ke tidak? Okey, sekarang ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan diagram yang saya buat untuk tuan-tuan screenshot untuk jadikan ingatan pada tuan-tuan. Nanti kita balik dekat ayat aliman hakiman. Ada soalan kuis di situ nanti. Okey, cuba tuan-tuan tengok balik semula. Okey, saya nak tunjukkan supaya tuan-tuan boleh jadikan ni sebagai panduan pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh screenshot sebentar tengok. Cuba tuan-tuan tengok. Okey, cuba tuan-tuan screenshot dulu. Screenshot dulu. Okey, boleh screenshot sekarang sebelum saya jelaskan screenshot ni, tuan-tuan. Okey, dua kalimat istimewa dalam Al-Quran. Tengok ni. Dua kalimat istimewa dalam Al-Quran dia terbagi kepada dua. Yang pertama inna, yang kedua kana. Setiap kali tuan-tuan jumpa inna ataupun kana, dia mesti nak dua perkara. Yang pertama dia nak subjek dan khabar. Kana pun sama, dia nak subjek dan khabar. Cuma inna ini merupakan kalimat haraf, kana merupakan kalimat fi'il. Jadi kalau fi'il wajib kena ada ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia. Betul ke tidak, tuan-tuan? Macam tu Kalau haraf tidak ada ganti nama diri tersembunyi di dalam dia. Tapi dua-dua ni merupakan kalimat yang istimewa. Tuan-tuan dah screenshot ke belum ni? Saya nak balik kepada ayat kita. Dah Okey, baik. Saya nak balik pada ayat kita. Tuan-tuan tengok balik semula. Kita pergi semula pada ayat yang sedang kita bahas. Wa kana Allahu aliman hakiman. Wa kana Allahu aliman hakiman. Kita saya besarkan. Okey, Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, wa kana Allahu. So, tuan-tuan jumpa kana. Bila jumpa kana, dia nak subjek dan khabar. So, kita dah jumpa subjek dia ialah Allah. Subjeknya ialah Allah. Okey, kenapa dengan Allah? Apa khabar dia? Aliman hakiman. So, ini ialah khabar kepada kana. Bukan khabar kepada Allah tau. Kita kena kata dari segi teknikal, tuan-tuan. Ini adalah khabar kepada kana. Subjek kana mana? Allahu. Khabarnya ialah aliman hakiman. Baik, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Aliman hakiman ni, tuan-tuan. Aliman hakiman ini, dia dua isim berpasangan. Nampak tak? Dia dua isim berpasangan. Betul ke tidak? Maha mengetahui, maha bijaksana. So, kalau dua isim berpasangan, ni pelajaran kita minggu lepas tau. Saya sengaja nak bagi contoh minggu lepas. Kalau dua isim berpasangan, tuan-tuan dia ada dua jenis. Kadang-kadang dia pasangan zat dan sifat. Kadang-kadang dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Betul ke tidak, tuan-tuan? Soalannya mudah saja, tuan-tuan. Saya nak tanya, ini pasangan zat dan sifat ke pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih? Itu saja soalan saya. Ini pasangan zat sifat ke pasangan mudhafun ilaih? Ini pelajaran kita pada pertemuan kita yang lepas. Kita ada 4 kali ataupun 6 kali pertemuan ke berapa kali kita ada ceritakan tentang dua isim berpasangan. So tolong bagi tahu saya, ini pasangan zat sifat ke pasangan mudhafun ilaih? Okey, tuan-tuan So, tuan-tuan hari ni belajar pasal inna dengan kana. Inna dengan kana fokus kita pada minggu ni. Tapi ini ialah soalan saya. Bukan berkenaan dengan inna dengan kana. Tapi pelajaran kita tentang minggu lepas. So, tolong bagi tahu dengan saya. Aliman hakiman ni dua isim berpasangan. Dia pasangan zat dan sifat ke pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih? Tolong bagi tahu dengan saya. Dan hantar jawapan tuan-tuan ke 010-817-3131. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.